Uh, Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Kita belum mula lagi. Datuk bertenang dulu. Saya nak tengok sound check kita dulu dan semua. Abang-abang semua, saya harap semua yang join FB kita pada hari ini, dan sebenarnya FB kita sangat-sangat bertuah hari ini kerana dihadiri oleh, kalau istilah saya, mencemar duli lah. Tak sepatutnya Datuk Umai kat kita punya ni, Datuk sanggup mencemar duli. Terima kasih Datuk. Tapi kita mula lagi. Kepada semua yang join kita hari ini, sebelum pergi dengan lebih jauh, tolong check dulu sama ada sound kita okey tak okey. Tuan-tuan boleh dengar saya atau tidak. 1 sampai 5. 1 tak dengar langsung, 5 dengar sangat jelas. Tolong bagi respon supaya tim saya dapat dan boleh Datuk, apa khabar? Alhamdulillah sihat. Okey, jangan lupa juga tengok mic Datuk. Sekiranya ada yang tak dengar dan clear, minta tolong respon. 1 sampai 5. Dia punya level dia. 1 tak dengar langsung, 5 clear. Dan video pun sama juga. Kalau ada nampak kami punya video render dia tak cantik, ada problem, tolong bagi tahu. 1 tak jelas langsung muka saya, muka Datuk. Dan kalau jelas, tolong bagi tahu 5. Thumbs up untuk 5. Okey? Angkat tangan untuk 5. Sementara kita tunggu respon daripada mereka Datuk, dan saya macam behind the scene juga lah. Saya ucap terima kasih kepada Datuk. InsyaAllah kita sama-sama santai. Okey, insyaAllah. Sangat terwujud. Jun, ada apa-apa respon daripada mereka? Dari segi sound, semua 5. Video 5. Okey, jom kita mulakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Apa khabar semua yang menonton Facebook Ustaz Don Daniel Solat Selawat Terus dan juga kuis sel dan kuis. Saya harap semua berada dalam keadaan sihat walafiat, dan hari ini kita bertuah kerana bersama dengan kita seorang insan yang hebat dan merupakan salah seorang tokoh yang ada di negeri Selangor ini. Alhamdulillah. Sebelum itu izinkan saya bertegur sapa dengan Datuk sebagai permulaan. Assalamualaikum Datuk. Alhamdulillah. Apa khabar? Alhamdulillah. Terima kasih Datuk sudi hadir mencemar duli ke pentas kami ini. Dan hari ini kita akan bersama-sama berbincang tentang sedikit topik yang membawa kita lebih kurang berkaitan dengan kuis dan COVID. Sebab bagaimana kuis menangani pelajar-pelajar yang terkesan dengan COVID, bagaimana apa yang disediakan oleh kuis dan banyak lagi. InsyaAllah stay tune bersama dengan kita. Boleh? Terima kasih. Sebelum itu Datuk, kita minta izin untuk memulakan majlis dengan membaca surah Al-Fatihah, dan kita niatkan dengan hati yang ikhlas, tulus kerana Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita hadiahkan bacaan Al-Fatihah ini kepada junjungan Nabi SAW, ahli keluarga baginda, isteri-isteri baginda, sahabat-sahabat baginda, dan sekalian kaum muslimin, muslimat, khususnya kepada semua warga kuis yang ada di kalangan mereka yang dah pergi dahulu daripada kita, dan ada di kalangan kita lecturer yang ditimpa musibah, pelajar-pelajar yang ditimpa musibah. Semoga Al-Fatihah ini dapat memberi kebaikan kepada semua. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين. Datuk,
sebenarnya dalam dunia pendidikan ini antara perkara yang paling orang tak sanggup, tetapi Imam Syafi'i suruh adalah tulus zaman. Mesti lama, tak boleh sikit-sikit. Belajar ni dia panjang, dan proses nak belajar jadi seorang suami, nak belajar jadi seorang anak, nak belajar jadi seorang kawan, nak belajar jadi seorang pemimpin, dia memakan masa. Jadi sebagai mukadimah awal, Datuk dalam dunia pendidikan, sama ada sebagai seorang lecturer, sebagai seorang yang mentadbir dan sebagainya, berapa lama Datuk meluangkan masa dalam dunia pendidikan? Kalau saudara ni, kalau masuk sekolah lagi lama. Buat sekolah ni dia pada umur 6 tahun tadika. Allah. Tadika 2 tahun. Lepas tu sekolah rendah 6 tahun. 8 tahun. Sekolah menengah 5 tahun. 2 tahun SPM. 2 tahun lagi. 7 apa dah tu? 15. 15. Siapa buat BA 4 tahun. 19. Buat degree, buat diploma setahun. 20. 20. Master PhD lebih kurang 6 tahun. 6 tahun. So, belajar 20 tahun. 20 tahun. Kita belajar. Okay. Dalam dunia pendidikan. Itu belajar di sekolah. Tapi kalau bekerja ni, daripada saya mula bertugas balik daripada belajar. Mulai 2 tahun. Saya bertukar di UKM mulai tahun hampir graduan sampai 1. Saya mula bertukar lah. Pasal itu pendidikan. So, daripada tahun 1992 tu, sampailah sekarang, hidup saya dengan pendidikan. Hidup saya dengan pendidikan. Hidup saya ni memang ceritanya memang dengan cikgu, dengan pendidikan, dengan mengajar orang, bakal cikgu, sampaikan isteri saya pun cikgu, anak saya cikgu, family cikgu. Hidup saya dengan pendidikan. So bagi saya education is a part of my life. Rasa kalau macam, tak tahulah, saya rasa kalau pendidikan bagi saya sesuatu yang penting bagi saya. Sebab tu isteri saya seorang cikgu, anak saya seorang cikgu, mak saya cikgu, bapak saya ustaz. Semua cikgu lah. Jadi kehidupan pendidikan ni, sekolah dan juga universiti ni sebagai kita. Jadi sepanjang kalau nak daripada kecuali sebelum tadika tu tak masuk pendidikan. Kalau masuk je, kalau masuk lahir lah pendidikan. So daripada umur 6 tahun tu sekolah belajar sampai lagi daripada pensyarah, daripada sampai dah jadi rektor, boleh. Itu mana hidup bersama pendidikan. Okey. Bagi saya sebut dulu. Wow. Ini seorang yang boleh diidolakan sebab 20 tahun sahaja dalam dunia ni. 20 tahun sebelum tu lagi. Masya-Allah. Itu rezeki Allah beri kita lah. Alhamdulillah. Allah bagi ruang. Dan pada saya pendidikan ni satu ruang yang besar yang penting sebab di sinilah di mana kita melahirkan manusia. Sebab tu bagi saya siapa yang menjadi pendidik, yang menjadi cikgu sains ke matematika, ustaz dan sebagainya, sebenarnya orang jadi cikgu ni sebenarnya memberi satu nikmat pada masa sebab siapalah kita kalau tanpa guru. Betul. Kadang-kadang kalau kata itu yang pepatah dah kata bagaikan lilin makan cikgu ni cikgu lah misalnya. Kita mungkin lebih pandai, kita lebih mungkin berjaya dia macam lah. Orang benda bagi akhirat lah. Kalau kereta pun itulah juga. Tapi bagi dia kejayaan dia bukan soal kriteria, tetapi bagaimana nak melahirkan manusia hebat. Itulah sebabnya bagi saya pendidikan penting. Okey. Dia dah makin belum apa lagi tapi dah bermarah. Okey, Datuk. Kalau kita tengok Datuk punya passion dengan pendidikan begitu kan. Baik. Saya melalui fasa itu dan menjadi saksi apabila saya masuk ke kuis pada tahun 2010 dan ketika itu pelajar di kuis lebih kurang dalam 2,000 ke 3,000. Maintain sehingga tahun 2012, 2013. Ketika 2014-15 bila Datuk mula menerajui sehingga hari ini, pada sebelum Covid lah dan even sekarang, biasa mencecah jumlah pelajar di kuis sehingga 10,000 orang pelajar. Ini satu pencapaian yang luar biasa. Jadi pada Datuk sendiri, apa yang Datuk nampak bagaimana? Bukan gradually, dia drastically perubahan itu berlaku. Sila. Bagi saya, kuis ni suatu tempat yang menarik. Bila saya masuk kuis pun, saya rasa boleh masuk. Kita tak masuk dalam tempat tu, kita start juga. Macam mana buat? Tapi bila saya masuk kuis ni, satu keunikan yang ada pada kita lah. Bagaimana kuis ni sebagai tempat kita mencari ilmu yang barakah. Bila saya sampai sini tengok, ya Allah, anak muridnya dengan guru-gurunya yang kawan tu yang rendah. Ya, sekadar
Saya kata di sini tempat di mana patut kami buat tema, di sini lahir dan ulama dan ulama. Betul. Itu sebenarnya satu passionate yang ada pada kita. Sebab tu saya kagum. Pertama, kekuatan kursi itu adalah kekuatan daripada para pendidiknya yang menekankan pada soal pembangunan saksi, pembangunan diri. Pelajar yang masuk ni bukanlah pelajar high flyers, bukan yang dapat 9 A, tapi budak yang sederhana. Kita gila, kita bangun dia orang hebat. Betul. Kalau pelajar tu dah 9A, 10A, itu mana hebat. Tapi kita ambil dia budak yang sederhana ke bawah, kemudian kita minta dia belajar betul, akhirnya dia boleh hebat. Ramai tokoh-tokoh ni pelajar yang sederhana, kemudian bila masuk kuis dia belajar, akhirnya dia boleh hebat sebab dia berubah. Dan pada saya pendidikan betul-betul besar. Sebab tu kenapa? Pada saya kenapa berlaku? Sebab kita tunjukkan kepada masyarakat bahawa kuis ini adalah sebagai sebuah universiti yang menekankan kepada penguasaan diri. Baik. Bukan contoh, katakan kita kan ni, macam kita perlu jadi kamu kan. Apa yang pentinglah pelajar agama wajib ambil subjek dengan Islam, Quran. Betul, hafal Quran. Betul. Kita ada macam-macam. Mana problemnya buatkan pelajar itu bagus. Jadi itulah pada saya kekuatan di mana pelajar-pelajar itu sentiasa dapat pernah pelajar kita mencapai kat 10,000 orang. Kan? Walaupun kita pulang keadaan COVID ni, kita boleh maintain 7,000 setengah 8,000 itu nambah. Maknanya kita boleh maintain dalam keadaan walaupun dalam keadaan kritikal macam mana pun masih lagi orang nak belajar sebabkan pada saya kualiti pendidikan. Kualiti pendidikan ini bergantung kepada guru yang mengajar, pendidik yang mengajar, tenaga yang ada yang bersungguh-sungguh bagi melahirkan manusia hebat. Sebab tu kita setakat kalau fizikal cantik tapi konten tak ada mana. Betul, setuju. Kalau konten, kalau tempat tu cantik menarik, tapi kalau guru mengajar tu main-main tak ada mana. Tapi pada saya, pengalaman saya bertugas kat sini semasa 8 tahun, saya dapati pesara hebat yang mana memberikan jiwanya, kesungguhannya kepada pelajar, dan itulah sebenarnya kekuatan yang berlebih. Saya kagum. Saya daripada UKM tengok kemari bincang kata macam mana keadaan staf, Masya Allah, tabarakallah. Saya kagum dengan bagaimana tenaga pengajar yang ada di tempat kita ni dalam semua peringkat, start daripada dengan asasi, diploma, degree, master, PhD, kesemuanya itu memberi komitmen yang tinggi. Alhamdulillah itu saya kata satu kenikmatan sebab kekuatan sebuah pengajian tinggi itu bukanlah kepada kandungannya tetapi kepada guru yang mengajar. Okey. Hak tu kita punya point. Jadi saya ada 3 point saya dapat kat sini. Yang pertama tadi passion seorang guru. Ya. Yang kedua Datuk sebut tadi kita ada menyediakan dapat survive dalam keadaan COVID pun masih maintain. Ini saya nak tanya hari ni. Dan yang ketiga tadi adalah pendidikan bukan lagi semata-mata hanya pelajar atau tempat. Dia adalah pada guru dan boleh kalau saya simpulkan, saya sekarang saya bertindak sebagai seorang moderator lah. Okay. Bukanlah saya sebagai orang daripada sini. Tapi berdasarkan apa yang Datuk sebut, ada 3 benda yang ada iaitu passion guru, tempat yang environment yang baik, membina saksiah dan juga guru yang mana mendidik anak murid dengan contoh tauladan. Semua tu ada di sini. Alhamdulillah. Jadi kalau balik kepada yang nombor 2 tadi Datuk kata kita boleh maintain sampai 7,000 8,000 pelajar kita. Bukankah kita terkesan dengan COVID? Jadi apa yang disediakan oleh kuis sehingga kan kita masih pelajar-pelajar kita boleh maintain dalam suasana COVID ini? Kalau berdasarkan pada kita perhati data, maklumat mereka mencari apa yang ada kepada kita tentang ilmu Islam. Ilmu yang mantap, ilmu yang disepadukan dengan ilmu akil nakil. Itu kekuatan kita. Yang kedua bagi saya kemudahan-kemudahan. Sekarang ni walaupun kita tak jiwa fizikal. Kalau fizikal, Masya Allah, saya rasa lebih ramai lagi sebab dengan kampus yang okey, yang benar dan sebagainya, tempat semua ada, itu akan berdatang. Tapi yang penting adalah kita cuba adjust. Keperluan kita menggunakan pembelajaran berdasarkan teknologi lah. Secara online kita bergerak, malah fizikal kalau perlu kita panggil juga ada. Tetapi kemampuan kita untuk adjust. Itu adjust bagaimana nak melaksanakan yang sebelum ini secara fizikal, yang mana pelajar-pelajar ini bicara secara normal kat luar, jumpa secara fizikal. Kita bertukar, kita boleh adapt sistem. Kebetulan pula bila kita masuk kita test dengan pusat matrikulasi. Itulah pusat pertama yang menggunakan online ketika PKP pertama dulu. Bulan 3, bulan 4. Okey, itu testing kita tahu. So itulah sebenarnya model yang berjaya dibangunkan oleh pusat matrikulasi dan pusat matrik menjalankan model dan di situlah persyarat-persyarat ikut. So model daripada pusat matrik itu digunakan pada semester berikutnya oleh program diploma, degree juga pasca sarjana. So kebetulan
pada masa itu yang ada pelajar batch 4 kat 500 orang pelajar, 500 ini kita menggunakan mekanisme yang ada. Apa yang ada kita gunakan. Pada saya, tools education ni belum tak memaham pun. Tapi bagaimana kita boleh menggunakan apa juga mekanisme. Contoh kita Google ni. Simple je. Kos murah tapi efektif. Facebook. Mengajar paling Facebook paling kos murah. Tetapi ada risiko sikit lah. Sebab semua orang tengok. Tapi kalau kita ngajak ilmu yang betul, tak ada masalah. Pada saya, orang langsung belajar. Jadi kemampuan kita nak adjust. Bagaimana pada fizikal punya teaching and learning, pembelajaran, pergi kepada konsep dikatakan online learning, plus blended learning. Dan itu pada saya menyebabkan pelajar-pelajar yang alhamdulillah media. Walaupun sebenarnya pada tahap yang agak sukar. Betul. Sebab orang tak biasa online, susah jumpa. Tiba-tiba online, lepas tu tak mengajar depan laptop tak ada orang. Pelajar sana pula online juga, tak pernah jumpa. Saya beri contoh macam Quran buat talaki. Kalau biasa kat masjid, orang tahfiz talaki. Ya. Tiba-tiba talaki online. Kenapa tu? Mula-mula tu kawan-kawan nak juga. Tapi bila biasa, tahu kaedah bagaimana, susun betul-betul, akhirnya dapat laksanakan. Dan itu pada saya kemampuan pensyarah, pelajar dan staff boleh bank ikut keperluan semasa. Walaupun kita kata tidak secanggih teknologi macam KPS Amerika, tapi pada saya kemampuan pensyarah kita menggunakan segala apa mekanisme dalam pendidikan digunakan secara maksimal, itu menyebabkan kita boleh maintain. Alhamdulillah, pelajar memahami kerana itu. Pelajar dia dapat kemampuan kita lah mana menggunakan talian. Mungkin pelajar bagi satu gig cuma itu boleh masuk. Dan kita ada juga program SIM card untuk pelajar yang ada, itu untuk bantu sikit lah. Tapi sekurang-kurangnya kita memberikan sesuatu dipanggil keringanan kepada pelajar untuk menekankan kepada aspek dibagi pembelajaran. Walaupun bagi pelajar yang keperluan khas, yang tak ada internet, yang susah, itu boleh dapat campus. Pada dimenangkan, kita lebih kurang kat 3-4 datang, itu dimenangkan masuk. Itu boleh masuk. Jadi mereka yang tak mampu, ada 6 kategori yang kita bagi tu, kita bagi campus masuk lah. Cumanya ikut proses lah. Kena masuk tu kena asingkan dulu. Ada kuarantin dulu, selamat pastikan dan baru mengambil belajar. Alhamdulillah, ini dapat membantu pelajar yang tidak berkemampuan untuk dia panggil mengikuti pelajaran online. Sebenarnya belajar online stres. Iya. Ada pelajar kita dapat, ada yang tak mampu sebab dia nak jumpa juga orang. Nak buat discussion, tapi kita bagi ruang kepada mereka. Kalau mereka tak mampu nak buat secara online, kalau mereka ada masalah, masuk kategori 6 kategori yang memerlukan dibenarkan itu, betul dibenarkan. Masuk insyaAllah. Ini saya rasa perkara-perkara yang kita kembangkan. Dan ini memberi ruang kepada pelajar yang tak mampu untuk mengikuti secara online kita dapat membantu. Ini benda yang saya rasa boleh kita kembangkan untuk Kelantan. Jadi insyaAllah untuk Kelantan pun saya jaga kalau Kelantan ini pelajar yang dalam kategori ini sebenarnya boleh masuk ke kampus untuk bantu belajar secara online dan juga secara bersama untuk membantu mereka memastikan dapat menyelesaikan tugas yang baik. Saya maknanya dekat sini kuis tak tinggal pelajar-pelajar yang tidak berkeupayaan. Mereka tak upaya kalau tak mampu, contoh kan. Baru ni alhamdulillah Maiz dalam berzakat bagi kita tak boleh banyak tak yang terjadi. Mereka dapatlah dia panggil rebate daripada Maiz dalam berzakat Selangor. Dia bagi perbukaan pelajar-pelajar ni untuk yang tak mampu tak boleh banyak bagi sikit pun tak apalah. Kita kata kalau boleh kita nak bagi semua. So pelajar B40 kita bagi diskaun RM250. Bagi pelajar yang kategori ni kita kurangkan, semua dapat sikit-sikit. Jadi itu ringankan sikit-sikit beban lah. Walaupun tak banyak, tapi bagi saya itu yang mampu kita buat untuk bantu. Tetapi pada saya, bagi pelajar yang tak mampu, sebenarnya kita dapat ada bantuan untuk bantuan. Kita ada tabung infak. Kita ada tabung COVID. Tabung COVID kita boleh minta. Kita ada zakat. Kita ada zakat. Boleh bagi pelajar-pelajar tak mampu yang mereka-mereka ni asnaf, boleh minta zakat, boleh minta tabung kebajikan belajar dan juga ada tabung COVID kita bantu pelajar digunakan. Itu di antara asisten yang kita boleh berikan kepada. Walaupun mungkin jumlah tu kan taklah mewah, betul. Tapi sekurang-kurangnya komitmen kita, kesemangan kita dengan sumbangan yang diberikan kepada orang ramai dan juga rakan-rakan kita boleh bantu pelajar-pelajar yang menghadapi sekolah. Itu yang kita mampu. Saya dengan anak murid ni macam bila baca anak di sini. Ayah ni kalau boleh nak bagi apa nak bagi. Betul. Yang boleh bagi tu kita bagi. Yang tak mampu minta maaf tak boleh. Tapi kalau boleh kita bagi, kita akan bagi semua. InsyaAllah. Allahu Akbar. Jadi saya sebelum tu saya nak bagi tahu dulu kepada semua penonton bahawa saya sempat duduk di kuis ini sebagai seorang pensyarah di Jabatan Tahfiz. Memang budaya di kuis sebelum COVID, pagi-pagi akan penuh di masjid untuk kelas hafazan Al-Quran.
Dan semua subjek ambil hafazan Al-Quran. Kalau ambil broadcasting, kena hafal Al-Quran. Ambil account, kena hafal Al-Quran. Dia ada surah-surah hafazan. Dan untuk pengetahuan Datuk, yang ini daripada sudut pandang saya pula, sebab saya banyak jumpa orang di luar. Untuk pengetahuan tuan-tuan semua, bukan saya dah hambat tadi, bukan saya hanya membawa mesej daripada luar sahaja. Semua tempat yang mana saya pergi, yang mana ada student quiz yang di situ, bos dia main jumpa saya, dia kata, Ustaz, terima kasih ya kerana menghasilkan anak murid yang bagus. Mereka kerja dekat kami semua bagus. Alhamdulillah. Dia buat macam tu, kita masa ya Allah, lega. Bukanlah kita sepenuhnya. Yang takut kita, awak bagi budak macam ni. Tapi bila bagi kita lega. macam saya pergi Sarawak, pergi Samban, tengah kan. Oh, baguslah. Baguslah budak-budak itu perform. Kasih saya kata Alhamdulillah. Itu bagi saya ialah hasil daripada kerja pensyarah-pensyarah kuis yang bersungguh-sungguh nak berbeza. Betul. Pensyarah yang saya kena puji lah misalnya mana mereka dengan komentar. Betul. Mengajar dengan penuh kesungguhan. Itu bagi saya ilmu yang berkah. Dan pada saya panggil guru-guru kita murabi. Orang yang memberi kasih sayang kepada anak murid dia, yang menjaga betul-betul, itu pada saya begitu. Betul. Terima kasih Datuk. Dan untuk pengetahuan semua juga, warga kuis ini dari segi pensyarahnya, maaf sebab itu Datuk tak berhenti menyebut betapa komitmen pensyarahnya dan sebagainya, sebab pensyarah-pensyarah di kuis ini boleh dikatakan sebahagian besar terlibat dengan institusi-institusi tertentu. Sebagai contohnya, kita ada daripada Jabatan Dakwahnya Ustaz Atok dengan LGBT-nya sebagai yang mengendalikan LGBT, yang mana dari segi Quran, Sahih Quran, Dr. Syahrudin Pangilun, yang kalau tuan-tuan buka Al-Quran ada nama Syahrudin Pangilun. Itu adalah salah seorang pensyarah di tempat kita. Jadi bagaimana mereka duduk dengan dunia yang sebenar, mereka boleh memberi gambaran itu kepada pelajar-pelajar dan anak-anak muda. Alhamdulillah. Jadi Datuk, dengan perkembangan kuis yang begitu, mustahil kuis tak terkesan disebabkan oleh COVID. Jadi boleh tak Datuk respons itu? Sebab COVID ni sebenarnya memang satu benda yang diwajar kita. Pada PKP yang belum tingkat boleh tamat dalam bulan 6 kan. Betul. Rupanya dia tambah lagi. Ni bulan 12, ingat okey dah. Kita harus sekolah dah, tak boleh convocation. Convocation tak boleh tangguh lagi. So sampai bulan 1, tak boleh buat juga, masuk pula PKP 2 pula. Tangguh lagi. So memang mau tak mahu mana-mana IPT, tak kira ke kerajaan atau swasta, memang terkesan dengan COVID-19. Khususnya dari sudut kemasukan pelajar, khususnya pelajar-pelajar sebab mereka tak mampu nak masuk. Jadi mereka nak bekerja dulu, dan awal kerja tak ada pula, tertangguh. Macam kita lebih banyak pelajar lah, kenapa tak masuk cik, tak masuk cik channel belajar, tapi tak ada kemampuan. Sama juga macam kita rasa macam pelajar kita yang kena COVID yang jauh, yang even yang tengah belajar pun, yang ada scholarship pun tak cukup masuk ke dalam. Jadi kesan COVID besar untuk kita. Macam mana pun impact pada pusat. Tapi alhamdulillah kita punya masa tahun lepas kita kecil. Biasa kalau tahun sebelum tu kita belajar dalam 2,600. Tahun lepas kita 4,500. Maknanya kita kurang sikit. Kurang 200. Kurang kami kasih lebih 3-4% tu. Saya rasa, saya yakin disebabkan apa? Sebab komitmen untuk belajar di kursi sangat tinggi. Sebab pada saya konten dan kualiti yang ada pada kursi ini memberikan yang banyak confidence. Jadi kesan kursi paling besar adalah kemasukan belajar. Saya beri contoh. Asrama tak duduk. Asrama kosong. Kita ada buat asrama dekat 9,000 tempat belajar. Iya. Bila 9,000 ni, kalau masuk 200, itu antara yang kita kenal. Jadi maknanya kesan kepada COVID kepada mana-mana aktiviti adalah isu asrama yang tidak dijaga kerana tak ada dihuni dan menyebabkan kesulitan. Itu kesan kepada kita langsung. Macam seperti ada kesan. Asrama tak masuk, pelajar tak ada, so maintenance kena buat, leceh kena jaga juga. Itu impact kepada kita. Jadi dari sudut penggunaan bahan kita itu. Kos sama. Itu pensyarah, staff pensyarah, electricity, IT, internet, semua kena bayar. Sama juga. Tapi pelajar tak masuk. Jadi ini beri kesan mau tak mau impact negatif juga kepada kita. Saya bercontoh macam kita katakan penggunaan internet. Internet sama macam kita bagi meningkat lagi. Malah dari sudut tu peningkatan akan berlaku. Tapi kita control. Macam contohnya lah kemudahan fizikal lah. Macam library kita. Lama kosong.
So nak jadi juga, logistik kena jaga, buku kena bayar, apalagi staff kena bayar, tapi lagi tak ada pakai. Tapi itu yang kita maintain. Jadi sebenarnya kos yang tanggung oleh universiti di mana-mana seluruh dunia pun masih sama lagi. Tapi apa yang berlaku kita cuba kurangkan bebanan. Maknanya sebab tu kemungkinan masa depan tu kita mengharapkan COVID ini berkurang. Bila pelajar berkurang, asrama digunakan, library digunakan. Ini semua adalah manfaat yang terbiasa selama ini disebabkan COVID. Jadi COVID yang beri kesan kepada penggunaan facilities. Kita ada padang, tak pakai. Betul. Kita ada tasik, tak guna. Kita ada asrama, 9,000 orang pelajar. Allah. Yang pakai pun 2-3 tahun. Kita ada padang bola sepak yang baru buat kat belakang tu. Betul. Tak ada sama sepak bola. Kita baru siap saja kemudahan sukan untuk pelajar wanita di tengah asrama tu yang Ya. itu baru siap tu. Kita ada netball, kita ada buat tampar, dan itu siap tak pakai. Jadi apa yang berlaku kita, makna apa yang kita mungkin tidak perlu, ini memberikan impact kepada kita punya maintenance sebagainya. Ini yang saya memberi kesan kepada kita. Jadi pada saya yang penting kepada kita ialah kita harap sangatlah semoga COVID ni boleh segera hilang. InsyaAllah. Ini kesan besar kepada kita, dan saya rasa di semua aktiviti merasa yang sama juga. Dan pada saya yang paling besar sekali ialah apa? Kita pergi cafe, tak boleh operasi. Jadi syarikat kita yang cafe ni, kita ada di pembekal kat 13-14, biasa pelajar dekat 7,000-8,000 yang ada gamble. Betul nak makan. So impact dia kepada kita punya cafe. Mereka terpaksa tutup, dan malah dia kita operasi pun kita tak charge apa. Sebab mereka nak, kita tak sampai hati nak charge. Betul. Kita nak charge macam mana dia jual, tak banyak. Nak charge macam mana? Kita bagi, maknanya sewa lebih kurang 2 tahun daripada COVID itu sampai sekarang tak ambil pun daripada pembekal-bekal yang makanan kafe itu terpaksa buat. Sebab pada saya siap mereka. Jadi kita mengharapkan supaya kita balik nanti, insyaAllah di sini kita boleh bangunkan kembali. Dan insyaAllah saya rasa ini satu yang besar. Amin. Sama-sama. Baik Datuk, saya difahamkan KUIS ada menyediakan tabung COVID seperti Datuk sebut. Dan sebanyak RM22,600 telah diagihkan kepada 226 orang pelajar KUIS yang terkesan. Dan KUIS juga menyediakan perkhidmatan kaunseling kepada pelajar dan pegawai. Ada Datuk nak respon itu? Bagi COVID ni paling penting. Sebab COVID ni dia pressure. Siapa-siapa pun kat rumah ni, kalau saya tengok laptop dia macam pening. Sebab bagi saya tekanan jiwa tu, sebab belajar online tak sama belajar kat rumah. Saya tahu belajar secara fizikal, sebab kita berjumpa, bercakap. Jadi antara isu yang kita nak kata ialah bagaimana kita nak menangani tekanan perasaan pesara atau pelajar yang mengalami tekanan ketika COVID. Sebab tu kita ada unit counselling. Unit counselling akan beri bantuan macam mana kita nak tangani masalah tekanan kerja ataupun tekanan belajar kepada mereka yang menghadapi masalah dalam pembelajaran ataupun pekerjaan seperti COVID. Saya bercontoh, katakan kerja kat rumah. Kerja kat rumah ni nampak nama kerja kat rumah. Nama kerja kat rumah, work from home, atau dalam bahasa Melayu BDR, bekerja dari rumah. Nampak senang tapi sebenarnya susah. Kalau dimujak, okey. Saudara anak pun di mana? Empat. Maksud 5 kan? Kalau empat orang tu bayangkan kita bekerja. Allah. Kan naik kat belakang bapa, ayah, kakak, wife pula nak panggil abang tu, abang ni. Dia gitu itu akhirnya tekanan kita nak masyarakat tak boleh, nak bagi itu bagi mereka yang bekerja. Betul. Yang jadi ayah kita boleh barat, yang kacau ayah boleh tak? Macam mana pula dengan pelajar-pelajar yang duduk dalam satu kawasan yang mungkin rumah dia flat ataupun apartment yang anak dia ada beradiknya ramai. Betul. Yang mungkin ada 1-2 gadget yang belajar. So macam mana nak mulakan? So ini semuanya memberikan tekanan perasaan kepada anak-anak bagaimana menangani isu belajar. Jadi pada saya paling penting ialah semasa COVID ialah bagaimana pelajar atau pesara ataupun guru ataupun pekerja yang punya tekanan macam mana nak settle ni. So itu kita siapkan kaunseling. Kaunseling kita standby kalau ada masalah dalam berjumpa. Baik. Selain itu, bukan je masalah finance. Betul. Kalau kewangan. Betul. Kita ada banyak tapi kita bantu kita nak bantu mereka masalah. Kita beri pelajar-pelajar kita bantu. Sekadar mampu. Ada duit, kalau nak buat bulan 300,000 orang bagi kepada kita boleh buat. Siapa yang mau ada masalah, syarah yang
syarat mula biasa kawan yang masalah belum bantuan untuk beri kemudahan asas, boleh berikan macam-macam. Malam saya sebut aku dengan Masjid Al-Azhar. Dia buat program menghadiahkan laptop, berikan laptop untuk belajar. Jadi Masjid Al-Azhar projek dia pula, iaitu cari donor-donor ataupun penyumbang-penyumbang yang boleh beri laptop kepada pelajar untuk bantu yang tak mampu. Jadi yang P40 yang bawah lah. Tapi kalau macam Sadar tak boleh bantu lah. Kalau yang T20 tu dia kena bagi pada kawan dia. Betul. Kalau P40 pun kalau tengok macam tu mana kita bagi. So bantuan-bantuan sebenarnya mungkin tak banyak Ustaz, tapi pada saya dia memberikan suatu keringanan. Betul. Sikit tapi dia barakah. Jadi walaupun tak banyak, tapi bantuan itu adalah untuk meningkatkan semangat dan motivasi dan kita buat alhamdulillah. Jadi kamu COVID kita buat ni terlancar tu sampai sekarang. Jadi mana pelajar yang ada kemampuan, yang tak mampu, kaki tangan yang memang tertekan. So kita boleh bagilah sedikit bantuan keuangan untuk meringankan beban. InsyaAllah. Itu sama-sama sebab bagi saya kita dikerja secara kolektif. Betul. Sama-sama yang ringan sama di jinjing. Ya, yang berat sama di pikul, yang ringan sama di jinjing. Yang banyak sama di lapak, yang sedikit sama di cicak. So konsep itu ada. So itu penting dalam semua organisasi. Dan pada saya, ukhuwah yang baik antara pesyarah, kaki tangan, pelajar, keluarga dan masyarakat penting. Saya terima kasih kepada tim Sadar juga yang bantu kita bagi makan masa dan juga kepada masyarakat di sekitar Padang Sikutu. Masya Allah, saya nak ucap tak tahu jutaan ke, bilion ke, triliun ke ucapan kepada semua masyarakat yang bantu kita. Di Bandar Sri Putra, di Bandar Bukit Mahkota, di sekitar ini bantuan untuk COVID ni alhamdulillah ada masyarakat. Ada bantuan tak cukup makan dihantar. Ini suatu connection cukup baik. Dan saya pun mengidamkan masa nanti kalau boleh, push ni bukan milik kita, tapi milik masyarakat yang akan sama-sama memakan. Dan itulah sebenarnya kita dapat bantuan anak kita. Dan pada saya, bagi mereka yang bantu belajar ni, seorang fisabilillah yang belajar ni, Allah semoga dengan bantuan-bantuan mereka akan memberikan kita ni sebagai masyarakat yang disayangi Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin. Dan seperti mana yang diketengahkan oleh Datuk sebentar tadi, bahawa di sekitar kuis ini, kuis berada di Bandar Seri Putra, Bangi South, orang panggil, dari ujung selatan Bangi sebelum masuk ke Negeri Sembilan. Dan kawasan ini sebenarnya dipenuhi dengan seolah-olah kalaulah kata siapa yang menghuni di sini, macam pelajar-pelajar kita, dia dah tak perlu ke tempat lain. Betul. Sebab apa? Di sinilah kita ada pasaraya yang besar seperti Lotus, Exco dan sebagainya. Kemudian kita ada Nightingale Speedmart, kita ada kedai 24 jam seperti 7-Eleven dan semua itu. Dan kita juga ada 4 masjid yang beroperasi di sekitar orang kata tak sampailah. Dia dalam 5 km. 5 km radius. Maknanya tak jauh. Semua dalam kawasan ni sahaja. Jadi masyarakatnya sangat memberikan komitmen yang besar kepada kuis dan menyayangi College Universiti Islam Antarabangsa Selangor. Baik. Hari tadi daripada awal sehingga sekarang, sidang penonton, kita mendapatkan sebagai laporan daripada seorang rektor yang mentadbir staf sahaja hampir 1,000 orang, pelajar hampir 8,000 orang. Sekarang kami nak dapat pula mutiara daripada Datuk. Seorang yang 20 tahun dalam pendidikan. Menerajui institusinya bukan kecil. Orang kata duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan institusi yang lain. Malah kalau kita tengok college universiti yang lain, pelajar kita jauh lebih ramai daripada mereka. Okey, dengan pengalaman yang demikian itu, Datuk, boleh tak Datuk sharekan sikit dengan kami ni ibu bapa, yang mana Datuk sendiri sebut tadi kan, ibu bapa ada anak-anak, bukan anak-anak boleh fokus banyak sangat dan sebagainya. Bagaimana kaedah atau cara untuk nak mendisiplinkan anak-anak dan suasana COVID, especially belajar dari rumah media? Silakan Datuk. Ini satu yang cukup kritikal kepada ibu bapa khususnya ada anak kecil. Okey. Anak saya tersalah, tapi anak saya belajar dekat bilik yang ada. Tapi bila saya berjumpa dengan rakan-rakan yang kecil, berjumpa dengan yang anak dia masih lagi sekolah rendah, sekolah menengah, dia mencerita menggeleng kepala tu.
Allah, macam mana anak aku belajar. Allah. Ada keluhan di sini. Ada lah, sebab dia kata bukan mudah. Nak belajar secara online ni sebenarnya atau secara belajar melalui internet ni nampak dia mudah, tapi sebenarnya susah. Tapi bila saya tengok apa yang dibuat oleh rakan-rakan kita yang berjaya sekarang macam tu, disiplin kan. So dia tak boleh nak biarkan budak yang saja. So kalau belajar tu dia tak boleh nak biarkan itu je. Ya, pandai-pandai langkau kat bilik tak boleh. Itu cara dia akan pergi mana. Sebab anak-anak ni dia akan tendensi sejam tu dah mula pun takut lain kan. Dia tak boleh tumpu lah. Kalau boleh duduk kat laptop tu 4 jam belajar tu dia power. Luar biasa. Ada sama kita pun tengok je buka tu kan. Dia ada handphone dia tak boleh. Dia pertama kaedah dia kalau ada duit yang mampu dia boleh buat macam pasal media tu semua pakai handphone, semua dengar. Jadi semua perhati, kena dimonitor, kena ditengok. Dan pada kita lah bagaimana ibu bapa mendisiplinkan anak itu penting kepada kita. Kalau dia kan, kalau time party tu okey, time kejut-kejut. Bangun, time kelas. Kena ada schedule pemantauan, kena semak kerja-kerja apa yang ada kalau tugas. Dan jangan sekali-kali kita buat kerja anak kita. Dia tolong. Tolong ni kalau bantu tapi tolong tulis mana? Allah. Cikgu pun terkejut kan. Cantik design. Anak dia pun tengok. Tak, bila saya buat saya tahu. Saya tak buat lagi, saya boleh sikit. Wahyu. Ini main-main dah satu. Ini masalah. So, ibu bapa ni, dia tak boleh situ. Dia tak boleh bantu anak situ. Ada parent yang betul sayang kat anak kerja dia. Maknanya kita ni belajar. Maknanya ni baru tahu. Dulu masa tak COVID, semua baik kat sekolah. Betul. Sekarang ni tak boleh dah. Zaman sekarang ni, dia tak boleh sangat bergantung kepada guru semata-mata. Baik. Tapi kita pula kena hands-on juga. So sama-sama didik dengan guru. Bincang macam mana nak bantu anak. Komunikasi antara guru dengan pelajar, guru dengan parent penting semasa. Tak sekali. Ada WhatsApp boleh tanya, cikgu ni macam mana nak saya ni? Boleh komunikasi. Cikgu saya, cikgu ni kalau saya tahu dah cikgu dia akan tolong onak murid yang betul. Kalau parent bersungguh dia akan bersungguh. Kalau budak bersungguh dia lagi bersungguh. Allah. Tapi kalau budak tak bersungguh, parent tak bersungguh, lagi tak bersungguh. Jadi komitmen kepada keluarga, daripada keluarga dan juga anak-anak kepada guru itu penting. Jadi pada saya yang penting lah cara mantap berjalan anak. Tugasan buat kat rumah ni tak boleh kita nak biarkan. Buatlah masing-masing, tengoklah kerja masing, kat bilik atau belajarlah kat atas tak boleh. Kita kena monitor. Sebab monitoring itu mana ada. Sebab kalau kat sekolah pun cikgu monitor juga. So kat rumah dah terpaksa tidak ada pilihan. So ibu bapa kena monitor apa yang dibuat. Kadang-kadang terlelap, kadang terbolang kat lain-lain. Aduh. Terbuka game. Terbuka game dia bayi. Game menjajah online macam-macam lah pula kan. So walaupun dia nampak tu tengok perhatikan, itu penting. Yang kedua, kena selalu cakap dengan anak. Kena biar anak ni kena cakap. Jangan kat rumah tak cakap. Ada kat rumah tapi tak komunikasi. So kadang-kadang kita masa ni lah, kalau masa Ramadan ni masa buka, saya buka tanya, belajar-belajar ada. Okey tanya. Pada saya lah kalau saya. Time makan itu sambil kita makan-makan, kadang-kadang saya mesti kan tanya masalah. Di situ tempat kita bercerita. Okey, sekarang ni macam terawih kan. Sekarang balik terawih. Kali kita bersama kat masjid atau kat rumah. Apa terawih itu tu anak-anak kat PJTV masing-masing, apa masalah belajar. So komitmen dan juga apa komunikasi di antara parent dan juga anak-anak penting. Kat rumah kadang-kadang bukan bercakap pun. Betul, sebab breakdown. Jadi tak boleh biarkan. Jadi kena bercakap supaya tahu level-level anak kecil apa sebenarnya masalah lagi. Yang ketiga, mesti ada komunikasi di antara guru dan juga keluarga. Okey, mesti ada. Sebab guru ni tak tahu apa yang berlaku. Memang kita kena minta bantuan daripada guru kalau ada masalah. Dan juga guru pun perlu kepada ibu bapa untuk melihat apa yang berlaku. Sebab zaman COVID ini tak macam dulu. So kena ada bersama di antara keluarga dan juga apa guru dalam memastikan anak. Dan yang paling penting lah, yang akhirnya sabar. Sabar. Jika anak ni bukan mudah, besarkan anak ni bukannya sekali mata. Betul. Sebab kadang-kadang masa kecil dia nakal, masa besar dia jawab. Betul. Jadi mendidik ni macam menitiskan air. Sebab tu bagi takdib. Takdib ni kita titik air titis. Dia tak boleh curahkan air. Sebab curah habis. Sebab takdib ni kena sikit tapi dia malam-malam
mendalam. Itu dalam istilah takdi. Tadi apa? Menitiskan adab kepada anak. So ia mengambil masa yang panjang, tetapi dia akan komitmen sampai bila-bila. Sebab itu mendidik anak ni bukan sekali mata, tapi bermula daripada kecil sampailah dia dewasa. Even kalau dia dah kahwin pun kita tak menjawab. Betul. Kaedahnya berbeza. Betul. Kalau masih kecil teguk lain, masa tua teguk lain. Betul. Masa besok ada cucu berteguk lain. Jangan sopak masa kecil dengan besar tak betul. Jadi how itu proses pedagogi dan andragogi yang perlu difahami oleh keluarga, bagaimana cara menegur anak baik. Itu pada saya bagaimana kita nak memastikan tanggungjawab anak kepada anak, kepada ibu kepada anak berlaku dalam keadaan sekarang. Wallah. So ada 4 perkara yang di-highlightkan. Yang pertama, monitoring. Mesti dimonitor dan dipantau kerana di sekolah pun kalau kata tak COVID, cikgu akan pantau. Buat homework, cikgu akan pantau. Ingat jadual untuk esok, cikgu akan pantau. Yang kedua, komunikasi. Sangat penting antara ibu bapa dengan anak-anak. Ibu bapa bukan sahaja bagi anak-anak ada gadget, tetapi kena sembang. 2 waktu yang Datuk kongsikan. Yang pertama waktu makan, yang kedua waktu selepas tarawih. Yang berbaki 8 hari lagi. Ya, insya-Allah. Okey, itu momen mudah-mudahan barakah. Yang ketiga adalah hubungan atau kerjasama di antara ibu bapa dengan guru-guru. Ya. Kerana ibu bapa sekarang ni boleh tanya guru-guru untuk dapatkan feedback macam mana nak buat perkara-perkara yang tak faham tadi tu, untuk memudahkan pelajar-pelajar. Dan yang keempat, perkara paling penting yang menjadi tonggak kepada tiga-tiga ni adalah sabar. Iaitu nak mendidik anak-anak bukanlah sekelip mata seperti Datuk sebut tadi, tetapi memakan masa daripada kecil sampai dah besar. Hatta Datuk sebut tadi, kalau dah berumah tangga, dah ada anak, kita pun dah ada cucu pun, teguran mesti berlaku. Baik, terima kasih Datuk di atas satu perkongsian yang luar biasa. Jadi di hujung sikit, sebab kita menyebut orang utama daripada kuis. Ada tak apa-apa Datuk nak bagi sekiranya ada ibu bapa, ada rakan taulan, ada abang-abang yang sedang mencari tempat belajar untuk Datuk utarakan? Silakan Datuk. Untuk ibu bapa dan juga anak-anak yang sedang minat belajar, kita cari. Kalau kita Google, Yahoo, cari quiz. Website, dia cari quiz, dia dapat terus. Dalam dia, kita menawarkan 75 program. Daripada matrikulasi, ada 6 program matrikulasi, ada program diploma, ada degree, ada master, dan ada PhD. So, bukan saja untuk anak, untuk ibu bapa pun boleh belajar juga. Allah. Kalau anak-anak ni dia buat matrikulasi, diploma ataupun degree. Tapi untuk ibu bapa ada masters, kita ada 20 program masters, ada 6 program PhD. Kita akan bincang kalau ada package anak-anak ni, kita akan bincang. Kalau package anak ni kita akan bagi satu rate baru, nanti kita akan bincang. Kita kan nak design. Kalau datang untuk keluarga, masuk ke kuis daripada matrik, diploma, degree master, kita akan bagi rate sesuatu. Kita akan bincang, jangan bawa bincang, bawa pintu mesyuarat. Macam mana kita nak menjadikan satu package khas, family package. Kalau kita ada 3 orang ni balik. So kita akan bincang apa diskaunnya, apa insentif bagi mereka. Jadi program kuis, kalau yang SPM ni tak lama keluar, SPM bulan 6 akan keluar. So bagi mereka yang ada 5 kredit, terus masuk matrikulasi. Lepas tu setahun, terus masuk degree. So bagi mereka yang 3 kredit SPM, kan masuk diploma, sambung degree pula, buat master pula. So bagi mereka yang tak ada pengalaman, yang tak ada degree, yang orang kata zaman dulu kan, dia kata SRP apa, SRP tak ada, SPM tak, lari boleh masuk guna APLC. APLC tu macam mana? APLC program berdasarkan kepada pengalaman kerja, boleh diaplikasikan untuk membuat diploma. Di kuis ni? Ya, dah buat. Dah ada di kuis. Jadi APLC ni program yang spesifik untuk masyarakat, supaya boleh melalui pengajian, supaya anak-anak kita yang orang tua-tua ke orang muda ke ada pengalaman kerja, ada pengalaman dalam industri, dia boleh sama belajar sebab dia buat diploma atau degree. Hingga mesti dia PhD. Ini peluang baru yang dapat. Alhamdulillah Dr. Sadun. Kita APT ni yang dapat APLC, kalau tak salah saya ada 31 buah sahaja di Malaysia. Okey. Satu-satunya APT Islam yang dibenarkan dapat APLC. Alhamdulillah, rezeki Allah. Allahu Akbar. Ini peluang kepada mereka yang bekerja, yang tak ada, yang bekerja, yang tak ada, mungkin result tak bagus sebagainya.
So bagi saya education ini is a long process. So kita buka ruang sebanyak mungkin untuk mereka belajar. Jadi saya buka jemput kepada semua. Kalau di laman web kita ada IG, kita ada Facebook, kita ada website. Okey, carilah Google, kita boleh Google insya-Allah ke mana-mana. Di situ maklumat detail. Boleh fakulti masing-masing apa program yang ada, kita alu-alukan insya-Allah pengambilan. Kalau tak ada dalam tentang kita akan cadang masuk bulan Mei. Tapi kita pada macam mana? Kalau dia tak ada COVID sebagainya, kita akan extend mungkin bulan 7 nanti kita akan maklumkan. Tapi jangkaan kita bulan Jun atau bulan Julai kita akan ikut masuk. Time ni kita masuk. Cuma tarikh tempat tu kita akan tengok semasa punya faktor keadaan, apakah rentas lebih tak lebih, kita akan cukup fleksibel kepada keperluan semasa. Itu sikit faham. Dan saya, kalau boleh saya nak highlight balik tadi sebab memang saya sendiri teruja dengan mereka yang mendengar perkataan Apple C tadi tu. Bukan senang. Datuk nak ejek Apple C macam mana? APEL C. Apple C. APEL C. Apple C. Kok tuan-tuan nak search, nak tahu apa programnya. Dan untuk pengetahuan tadi maklumat paling penting yang Datuk sebut, KUIS adalah satu-satunya institusi pendidikan Islam swasta yang ada Apple C. Kita boleh dapat bulan Disember ni. Ini satu yang bagi saya cukup besar. Tak juga pernah dapat. Betul. Tapi maknanya recognition daripada pihak aktiviti kepada kita untuk kita lakukan. InsyaAllah. Jadi siapa yang ada pengalaman kerja, abang-abang yang mungkin dah kerja, bagi saya mungkin dah kerja hampir 2-3 tahun lepas di SPM sebab dia tahu tak dimasuk. Sekarang terbuka luas untuk pendaftar dengan menggunakan pengalaman kerja yang anda ada. Jadi jangan risau, KUIS sentiasa akan berusaha untuk melahirkan da'i, ulama dan umara daripada Coalition Universiti Islam Antarabangsa Selangor. Datuk, kita berada di penghujung rancangan. Berbaki lagi 5 minit. Untuk saya berikan kepada Datuk sepatah dua kata yang terakhir sebagai kesimpulan untuk Datuk sampaikan kepada semua penonton yang budiman. Sudah menonton dan alhamdulillah, saya bagi pihak KUIS mengucapkan terima kasih atas komitmen yang diberikan oleh masyarakat kepada KUIS, kepada ibu bapa yang hantar KUIS yang percaya kepada KUIS sebagai sebuah pusat pendidikan yang penting kepada anak-anak. Dan insyaAllah saya dan rakan-rakan di KUIS ni bersungguh-sungguh untuk memastikan anak-anak kita ni lahir dan dididik menjadi manusia baik. Tagline kita di sini, lahir da'i, ulama dan umara adalah satu benda besar. Kita nak anak kita lahir sebagai da'i yang hebat, paling sikit, paling mudah jadi da'i. Kalau boleh jadi ulama yang hebat, dan mungkin ada jadi umara mungkin yang hebat. Jadi insyaAllah di KUIS tempat kita berlatih mereka. Itu sebagai, bagi saya KUIS ini bukan setakat sebagai sebuah aktiviti biasa, tapi aktiviti yang akan menjana pemimpin umat masa depan. Dan insyaAllah komitmen kami dari sebuah KUIS ini menyangkut bahawa kami akan lakukan terbaik untuk memastikan anak-anak tuan-tuan dan tuan-tuan atau pelajar ini akan dibangunkan sebagai seorang manusia yang hebat pada masa depan, yang memastikan kita memberikan fahaman jelas kepada mereka, insyaAllah akan jadi profesional yang hebat. Itu pesan saya, dan saya kata saya ucapkan selamat berbuka puasa tak lagi, nanti raya pula lagi. Mungkin tak apa tahun ini raya balik kita raya sini. Pesan saya, jangan lepas negeri, jaga SOP, pastikan kita jadi kita. Wallahu a'lam. Dengan ucapan dan kalam terakhir daripada Datuk Abdul Halim Tamuri sebagai Rektor College Universiti Islam Antarabangsa Selangor, Profesor Datuk Abdul Halim Tamuri telah memberikan satu contoh teladan yang baik kepada kita sebagai seorang pemimpin yang menjaga kebajikan pekerjanya, menjaga kebajikan pelajar-pelajar di bawah pemantauan Datuk, dan juga menjaga masyarakat keliling dengan memastikan pelajar-pelajar di KUIS menjadi sebahagian daripada masyarakat yang berguna kepada agama, bangsa dan negara. Dengan itu, kami mengakhirkan majlis kita pada hari ini dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jemput masuk ke KUIS.